Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Topik kita hari ini santai saja. Saya akan sampaikan antara kisah-kisah lanun legenda yang menggerunkan. Daripada kisah mereka merompak, memeras ugut, menculik, sialah, ada lanun yang memakan orang lain. Ya, lanun kanibal. Selain itu kita ada juga kisah seorang lanun yang sangat digeruni tapi akhirnya menjadi panglima armada Empire Islam, membantu Empire ni meluaskan kawasan jajahan mereka. Itu adalah perkongsian menarik kita pada hari ini. Ini adalah 5 kisah lanun legenda yang menggerunkan. 5. Zheng Yizhou, China, pemaisuri lanun paling berjaya. Kita mulakan senarai pada hari ini dengan melihat kisah seorang lanun wanita dari China dikenali sebagai Zheng Yizhou. Diterjemahkan secara harfiah kepada isteri kepada Zheng Yi. Yizhou dilahirkan pada tahun 1775 semasa era dinasti Qing China. Pada tahun 1801, semasa dia berumur 26 tahun, dia berkahwin dengan seorang lagi lanun yang terkenal dikenali sebagai Zheng Yi. Zheng Yi memang memiliki bala tentera lanun, dibantu lagi oleh Yizhou yang cekap berunding dan mengatur mengembangkan lagi kumpulan lanun mereka sehingga 50,000 orang. Namun begitu, pada tahun 1807, Zheng Yi meninggal dunia disebabkan terjatuh dari kapal semasa berumur 42 tahun, menjadikan Yizhou ketua lanun. Yizhou adalah seorang ketua yang ganas. Mana-mana ahli yang melanggar peraturan akan dihukum bunuh. Ini menjadikan mereka kumpulan lanun paling ganas di sekitar Asia Tenggara. Mereka merompak bukan sahaja kapal nelayan kecil, tapi juga kapal layar China dan negara barat. Sekitar tahun 1810, disebabkan serik dengan onar dari Yizhou dan lanun-lanunnya, kerajaan China meminta bantuan kerajaan British dan Portugis untuk menundukkan lanun wanita ini. Tiada pertempuran yang berlaku pada waktu ini sebab Yizhou menyerah diri dan menyerahkan semua kapal layar mereka. Tapi dengan satu syarat, dia dibenarkan untuk menyimpan harta yang dia kumpul selama ini. Yizhou dianggap sebagai antara lanun paling berjaya di dunia. Dia menghabiskan sisa-sisa hidup dia di China, membuka pusat perjudian dan pelacuran, sehinggalah dia meninggal dunia pada tahun 1844 semasa berumur 69 tahun. 4. François Delaunay, Perancis, lanun kanibal. Mungkin lanun paling kejam di dalam senarai kita pada hari ini. François lahir pada tahun 1630 dan aktif sekitar tahun 1660 sehingga tahun 1668, memporak-perandakan kawasan perairan di Caribbean. Dia dan kumpulan lanunnya sebanyak 440 orang sering menyerang dan merompak kapal-kapal layar Spanyol. Tidak terhad di lautan, mereka juga menjalankan kegiatan lanun di daratan. Pernah mereka mengepung sebuah kota dikenali sebagai Puerto Cavallo yang terletak di Honduras dan mengugut pemerintah kota tersebut untuk memberikan mereka wang tebusan. Yang paling kejam, setiap mangsa François akan dibunuh, badan mereka akan dicincang dan dimakan. Ada satu insiden diceritakan di dalam sejarah. Dia membelah musuhnya, mengambil hati yang masih berdegup dan mengunyah hati tersebut. Ironinya, sekitar tahun 1668, ketika melarikan diri dari armada Spanyol, kapal François terdampar di pesisiran pantai Nicaragua, memaksa mereka untuk turun ke pulau tersebut untuk mengumpul bekalan makanan. Di situ mereka ditangkap oleh puak kuna, sebuah puak kanibal. Kali ini, giliran dia pula dibunuh dan dimakan, menandakan pengakhiran kepada François Delaunay. 3. Henry Avery Longban, English, lanun paling kaya di dunia. Diberikan gelaran Raja Lanun Segala Lanun, Henry Avery Longban lahir pada tahun 1659. Dia dan kumpulan lanunnya berlayar di sekitar Lautan Atlantik dan Lautan Hindi sekitar pertengahan tahun 1690-an. Pada asalnya, Henry bukanlah seorang lanun, dia adalah seorang pegawai di kapal perang English, dikenali sebagai kapal Charles II. Namun begitu, gaji mereka tidak dibayar, membuatkan seluruh anak kapal memberontak dan mengambil alih kapal Charles II, menukar nama kapal menjadi kapal Fancy. Henry kemudian dilantik menjadi kapten dan bermulalah karier Henry sebagai seorang lanun. Pada tahun 1695, mereka merompak 25 buah kapal layar yang di dalam perjalanan menunaikan haji di Mekah.
Mereka tahu kapal-kapal yang pergi ke Mekah akan membawa emas dan barang berharga untuk didermakan di sana. Dari hari ke hari, reputasi Henry semakin terkenal di kalangan Lanun sehinggakan ramai yang secara rela menyertai kumpulannya. Bersama-sama mereka merompak sehingga 600,000 pound bersamaan dengan 393 juta ringgit Malaysia. Kegiatan Henry ini mendapat perhatian pihak berkuasa sehinggakan tentera-tentera negara Eropah menjalankan misi memburu besar-besaran. Henry dapat melarikan diri selepas menyembunyikan harta-harta dia dan dikabarkan bersembunyi di sebuah pulau sehinggalah dia meninggal sekitar awal tahun 1700. 2. Barbarossa Ottoman, dari Lanun menjadi Panglima Empayar Islam. Ini adalah kisah Lanun yang beragama Islam, dikenali sebagai Barbarossa. Barbarossa ataupun nama sebenarnya Khaireddin dilahirkan pada tahun 1478. Dia membesar bersama adik-beradiknya. Mereka ni memang benci dengan penjajah Spanyol yang sering menyerang Afrika Utara. Inilah yang menjadi pembakar semangat mereka untuk menubuhkan kumpulan Lanun untuk membantu orang Islam yang mahu berhijrah dari Spanyol ke Afrika. Sekitar tahun 1516, dia dan adik-beradiknya menubuhkan satu kumpulan Lanun di mana mereka berjaya merompak dan mengambil 2 kapal layar Spanyol. Dari sini bermulalah ekspedisi mereka merompak dan menyamun kapal-kapal Spanyol yang lain. Dari hari ke hari mereka semakin ramai sehinggalah tahap dia menjajah beberapa kawasan milik Spanyol seperti daerah Jijel dan Algés di Algeria dan beberapa lagi kawasan lain secara langsung mengiktiraf dia sebagai sultan. Namun begitu, antara cabaran terbesar pada waktu itu ialah ancaman dari musuh ketat mereka iaitu Spanyol. Dan cara terbaik untuk mereka menentang Spanyol ialah dengan menyertai sebuah lagi empayar yang kuat dan musuh Spanyol iaitu Empayar Uthmaniyah. Dengan itu dia membuat perjanjian dengan Sultan Selim I untuk memberikan tanah jajahannya kepada Empayar Uthmaniyah dengan syarat dia dilantik menjadi Governor dan Ketua Armada Laut. Pada tahun 1517, dia mengetuai Armada Laut Empayar Islam ini dan berjaya menaklukki banyak kawasan jajahan Spanyol, secara langsung menyumbang kepada kehebatan Empayar Uthmaniyah pada waktu itu. Dia bersara di Istanbul dan meninggal pada tahun 1546. Itulah kisah Barbarossa, seorang Lanun yang kemudian menjadi panglima perang Islam yang hebat. 1. Edward Teach Blackbeard, Lanun paling menggerunkan. Kapten Blackbeard seorang Lanun legenda yang memporak-perandakan kawasan perairan di sekitar Eropah. Dia sering dipaparkan di filem-filem Lanun seperti Pirates of Caribbean. Dia terkenal dengan jambangnya yang lebat dan berwarna hitam. Diceritakan, dia juga akan menyalakan macis di bawah topinya supaya dia nampak lebih menggerunkan di mata pihak musuh. Blackbeard dilahirkan di England pada tahun 1680. Sekitar tahun 1700 sehingga 1718, dia mengetuai 300 Lanun yang ganas menaiki kapal layar diberi nama Queen Anne's Revenge. Blackbeard dikehendaki oleh pihak berkuasa Eropah tetapi dihormati oleh kumpulan Lanun yang lain. Dia pernah menyatukan kumpulan-kumpulan Lanun untuk menutup laluan di Charlestown, South Carolina untuk meminta wang dari penduduk dan merompak kapal perang yang lalu lalang. Namun begitu, pada 22 November 1718, Lanun legenda dan digeruni ramai ini diserang oleh Lieutenant British yang tidak kurang hebatnya dikenali sebagai Robert Minat. Berlaku pertempuran epik di antara dua figura ini di kawasan Ocracoke Inlet. Legenda menceritakan walaupun ditikam sebanyak 12 kali dan ditembak sebanyak 5 kali, Blackbeard masih tetap bertarung sehingga akhirnya dia mati di tangan Robert Minat. Diceritakan selepas dia dibunuh, palanya dipenggal dan diikat di depan kapal layar Robert sebagai amaran pada Lanun-Lanun yang lain. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Kalau anda suka dengan video ni, pastikan anda like dan share. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada masa hadapan. Pastikan anda subscribe. Jangan lupa like kami di Facebook dan follow kami di social media. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kopi Kopi Go, menarik setiap hari.